Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Nampaknya dia bukan seorang gentleman. Kehilangan majoriti yang jelas terhadap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berpunca daripada kepimpinannya yang lembik dan clueless. Demikian antara lain kata pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad. Dalam wawancara bersama Jom Channel siri 119, Mahyadin hilang majoriti, langkah seterusnya. Menjawab mengenai berita bahawa Mahyadin mengadakan mesyuarat selama kira-kira 2 jam dengan menteri-menterinya. Tak tahu malu ke awak? Inilah yang bezanya pemimpin-pemimpin yang muka tebal yang nak panggil saya bodoh pun bodoh lah, nak panggil saya tak malu lah, nak panggil saya dehaka lah, nak panggil saya apa-apalah, panggil je lah, asalkan aku tetap ke Perdana Menteri. Hilang majoriti pun tak apa, aku tetap Perdana Menteri. Itu jenis manusia yang macam tu, apa nak buat? Sepatutnya apa yang dilakukan oleh Mahyadin, kalau dia gentleman lah, tapi kita semua dah tahu dia bukan kan. Kalau dia gentleman, dia kena buat macam Tun buat. Gentleman bermaksud lelaki budiman, iaitu seorang yang boleh membuat keputusan dengan akal, hikmah, tertib tanpa berkompromi tentang prinsip dan etika. Beliau menegaskan bahawa Mahyadin sudah kehilangan majoriti di Parlimen setelah secara jelas kumpulan ahli Parlimen UMNO menarik sokongan terhadap beliau. Kalau 14 dah lari, maka tinggal 100 je lah. Ujar Khalid merujuk kepada bilangan asal ahli parlimen yang menyokong Mahyadin ialah seramai 114 orang. Boleh percayakah manusia ini? Gurunya Tun Dr. Mahathir pun dia tikam belakang soalnya. Kata Khalid, Mahyadin tidak layak untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah kerana beliau sudah bukan lagi Perdana Menteri setelah kehilangan majoriti. Menurut bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu, Mahyadin sudah jatuh. Beliau hanya mencuri masa untuk jual beli durian. Dalam pada itu, UMNO ingin supaya jawatan Perdana Menteri diserahkan kepada mereka. Namun kata ahli Parlimen Shah Alam itu, Pakatan Harapan adalah kumpulan yang terbesar, terdiri daripada Keadilan, Amanah dan DAP. Mereka sudah ada pilihan siapa yang wajar menjadi Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Justru Khalid mengulangi seruannya sebelum ini supaya Mahyadin insaf kerana ekoran tindakannya dalam langkah Sheraton telah menyebabkan seluruh negara porak-peranda. Mahyadin perlu meletakkan Pakatan Harapan menjadi kerajaan semula dengan kembali menyokong gabungan parti itu. Khalid berpendapat jika Parlimen dibubarkan, bersatu akan hancur. Langkah seterusnya, Pakatan Harapan harus berunding dengan semua pihak untuk menegakkan kerajaan yang baharu. Ini termasuk rundingan dengan mereka yang masih berada dalam Perikatan Nasional seperti parti-parti dari Sarawak yang bergabung dalam GPS dan juga ahli Parlimen UMNO yang bersedia menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Khalid tidak silap apabila beliau berkata rakyat, khususnya golongan muda, mahukan parti yang ada prinsip, bukan perkauman. Tetapi nampaknya perkauman itulah yang kini dicanang dengan begitu kuat oleh pimpinan PAS atas nama Islam. Kononnya gabungan antara UMNO Bersatu dan PAS akan melakar sejarah menjadi pimpinan yang unggul di negara Malaysia ini. Namun mana mungkin impian dalam pakej Perikatan Nasional yang asabiah itu mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah visi pemerintahan Melayu Islam itu mengaibkan setelah ia dicemari dengan konsep scheme of things yang mengandungi tawaran jawatan menteri, timbalan menteri serta kedudukan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC. Kerana itu rakyat hanya menyaksikan kabinet yang bersaiz XXXL tetapi tidak juga berfungsi, atau dalam bahasa mudah, kerajaan gagal. Presiden PAS menyelewengkan tafsiran surah An-Nisa ayat 138 hingga 139 untuk menyerang mereka yang berbeza fikrah politik dengan beliau yang mengambil bukan Islam sebagai rakan. Terjemahan surah tersebut, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahawa sesungguhnya disediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
iaitu orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Tidakkah patut mereka, yakni orang-orang munafik, mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin? Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendaki. Sedangkan hakikatnya yang mencabar hudud sehingga membawa kerajaan Kelantan ke mahkamah ialah Parti Gerakan. Manakala yang menolak pengenalan tulisan Jawi bagi sekolah vernacular pula ialah MCA dan MIC yang turut menolak hudud. Gerombolan ini kini menjadi rakan kepada Perikatan Nasional yang didokong PAS. Tiba-tiba yang dimusuhi dan diserang saban hari Pakatan Harapan sehingga akhirnya ditumbangkan tatkala COVID-19 mula menyerang. Namun hari ini satu dunia menyaksikan hasil pengkhianatan mereka terhadap mandat rakyat itu. Mereka merancang, Allah juga merancang dan Allah sebaik-baik perancang.